Jadi hari ini Alhamdulillah sebagaimana biasa adik-adik sekalian, jadi kita pergi kepada channel cikgu, iaitu channel Cikgu Omar Teka-Teki Rakyat ataupun TTR, maknanya channel yang kedua selain pada matematik itu. Kita bubuh satu lagi channel Teka-Teki Rakyat untuk mengcaterkan, dalam bahasa Inggeris mengcaterkan ibu bapa kita ataupun anak beranak kita yang tak sempat membaca. Jadi apabila tengok video ini, insya-Allah dapat ilmunya, insya-Allah. Jadi sekarang sampailah masanya hari ini kita nak beri jawapan kepada soalan pada 2 minggu lepas. Jadi 2 minggu lepas patut kita minggu lepas tidak, tapi oleh sebab-sebab yang tak dapat dielakkan sebab pengarah kita pun tak apa sihat, demam sikit, jadi delay 1 minggu. Jadi hari ini kita mula balik. Jadi soalan minggu lepas. Jadi soalan yang pertama mungkin Amirul boleh recall lagi apa dia Amirul? Maksud palu papan. Okey. Jadi simpulan bahasa yang pertama, soalan yang pertama cikgu tanya, apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa palu papan? Palu papan. Jadi ini papan cikgu bawa ni, sejadah sebenarnya ni ada papan dalam ni, palu papan. Kuat kata kuat? Kuat. Okey, kuat maknanya ramai boleh dengar dah. Jadi maknanya palu papan ni kalau kita nak berkenduri, katalah seseorang tu ada anak sulung, dia kata anak sulung dia ni nak kenduri besar, dia ada kawan ramai, anak sulung ramai nak kenduri besar, nak panggil orang ramai. Jadi dia katakan palu papan sebab ramai. Palu papan. Panggillah 2000 orang, 3 ekor kerbau ke lembu ke, maknanya palu papan. Ramai kita panggil orang. Kawan-kawan sanak saudara di kampung di mana-mana pun panggil sampai 2000 orang. Contohnya, itu namanya palu papan, maknanya kenduri besar. Ada apa soalan nak tanya? Papan ni untuk kenduri besar kita panggil orang. Okey. Apakah adakah orang simpan bahasa lain yang tertentu dengan dia? Okey, insya-Allah, terima kasih, very good question. Jadi soalan yang lawan dia tu, jadi dia panggil ketuk papan. Ketuk papan. Jadi palu papan bunyi sekampung dah. Ketuk papan. Slow banyaklah. Jadi ketuk papan ni anak yang kedua seorang tu dia tak suka berkenduri besar. Dia tak ramai kawan. Sementara pula PKP tak benarkan berkenduri besar. Jadi panggil pilih-pilih sahajalah. Itulah dipanggil ketuk papan. Pilih-pilih sahabat yang dekat, kawan yang dekat, sampai 200 orang saja atau 100 orang saja. Itu dinamakan ketuk papan. Jadi palu papan lawan ketuk papan. Kenduri besar lawan kenduri kecil. Itulah maknanya soalan. Jawapan bagi soalan yang pertama. Okey, yang kedua, sembang-sembang di satu buah wakaf. Kalau Kelantan ni wakaf ni satu rumah kecil di tepi sawah, tempat orang berehatlah. Jadi 2 orang ni, seorang daripadanya seorang Melayu, tentu beragama Islam, nama Sidollah. Yang kedua ni Sami Buddha lah. Jadi dia bersembang situ, ujar-renyai, bersembang-sembang lah. Jadi bersembang-sembang tu Sami ni ditakdirkan telah memperobok Dollah tadi dari segi tentang budaya apa-apa semua sekali. Jadi benda ini jangan disensasikan pendengar sekalian, jangan dijadikan satu viral, satu fitnah bahawa ini adalah kita merendahkan agama lain-lain. Tidak begitu. Ini sebagai perbandingan agama, dialog biasa sahaja. Jadi Sami tadi tanya Dollah, dia kata, Dollah, kamu ni orang Melayu ni tak adil, dia kata. Kamu makan telur penyu, telur kura-kura, tapi kulitnya kamu tak makan. Kura-kura kamu tak makan. Penyu kamu tak makan. Bagi kami makan telur dan kami makan isi-isinya sekali. Buat sup apa-apa. Jadi kamu tak adil, dia kata. Jadi Dollah pun terpinga-pinga, tak boleh nak menjawab provokasi daripada Sami tadi. Jadi renung sebentar, ditakdirkan Tuhan, marilah makcik menjual pisang junjung di atas bakul. Berhenti situ pisang. Jadi si Dollah tadi ada fikiran, dia pun beli 2 sikap pisang pada makcik tadi. Makan. Dia kata, Sami, makanlah, kita makan bersama-sama. Jadi dah lapar kan, makanlah dengan gelojoh. Jadi habis 1 sikap pisang. Jadi Dollah pun tanya, Sami, sudah makan? Oh, sudah makan. Kamu makan pisang, mahu makan isi saja? Ya, makan isi. Kulit? Kulit orang tak makan lah, Dollah, bodohlah kamu makan kulit. Orang tak makan kulit. Tadi kamu kata tadi mau makan penyu, makan kulit juga makan penyu. Apa hal mu tak makan kulit pisang? Makan isi saja.
Jadi terpukullah Sami tadi bahawa kami ni khususnya orang Melayu, orang Islam ni, dia ada benda-benda yang kita boleh makan isi saja, boleh makan kulit. Ada benda-benda yang kita makan isi saja, kulit tak boleh makan. Ada benda-benda. Jadi Sami tadi pun rasa terpukul sebab Allah boleh jawab dengan secara yang konkret. Jadi si Sami tadi tak berpuas hati di atas provokasi dia mengenai isi makan, kulit tak makan. Jadi si Dollah jawab dengan cara konkret tentang pisang tadi. Jadi si Sami tadi tak puas hati, jadi dia cabar lagi Dollah. Dia kata Quran kamu tu, kamu kata ada semua dalam tu. Mana tunjukkan pada aku satu ayat cara Tuhanmu ajar cara nak membuat roti. Tunjuk pada aku. Kalau betul-betul ada mai tunjuk, aku bagi masa seminggu pada kamu peluang. Kalau ada mai tunjuk, aku masuk Islam kamu. Aku masuk agama kamu. Kalau mu ada, dia cabar gitu. Jadi si Dollah tadi pun dia bukannya alim sangat bahagian agama ni. Dia ni, jadi dia tak tahu. Tak apalah, bagi masa seminggu. Okey, masa seminggu. Baliklah dia, balik tu dia pergi jumpa dengan beberapa orang ustaz kata pergi jumpa dengan tok guru pondok. Jadi Dollah pun jumpa tok guru pondok pun kata tak apa, dia kata insya-Allah kita ada jawapan dia, tapi dengan nasihat saya. Dia kata apa Dollah tok guru pondok tadi, dia kata awak pergi kepada beberapa buah tempat di Melo, di Ketere, Kota Baru, Pasir Mas, tanya kilang roti tu bagaimana cara mereka membuat roti. Belajar dengan dia cara membuat roti. Pergi beberapa tempat. Dollah pun suka hati, pergilah keesokan harinya kepada beberapa tempat belajar cara nak buat roti. Jadi dapat ilmu dia, suka dia. Terus balik berjumpa dengan tok guru pondok tu balik. Jadi dia bincang dengan tok guru pondok tu, tok guru pondok bagilah beberapa tip, beberapa cara untuk berhujah mengenai perkara ini dengan si Sami tadi. Itulah caranya. Baik, jadi lebih kurang 3 hari, belum sampai 4 hari, belum sampai seminggu. Jadi si Dollah pun hello kepada si Sami tu. Tak apa, aku ada jawapan, kita berjumpa di tempat yang sama, di wakaf di pinggir sawah padi tu. Jadi Sami pun pergilah jumpa. Mana adalah, dia kata, mana ayat, dia kata ayat yang kata Tuhan kamu ajar buat roti dalam Quran. Jadi bagaimana cara nak roti? Jadi Dollah kata mula-mula aku nak bagi tahu pada kamu cara nak buat roti. Dollah pun ajar gini beberapa langkah tertentu. Dia belajar daripada beberapa tempat tadi. Jadi jadilah roti. Dia kata ayat, dia kata Tuhan aku dan Tuhanmu juga. Dia tidak sebut dalam Quran tu cara nak buat sesuatu perkara satu persatu. Misalnya dia tak ajar cara nak buat kapal selam, tak ajar cara nak ambil minyak daripada lautan, cara nak ambil emas daripada gunung, cara nak buat helikopter, cara nak buat rel, aliran ringan, apa-apa kapal terbang yang hebat. Dia tak ajar satu persatu, tapi dia ajar kalau kamu tak tahu, kamu kena belajar. Itu ayatnya. Banyak dalam Quran tu Tuhan cabar kita, kalau kamu tak tahu, kamu kena belajar. Sebab dalam Quran tu ada beberapa kata-kata key dia. Afala tatafakkarun, ta'qilun, ulul albab, dan lain-lain lagi yang Tuhan mencabar kita supaya kita belajar mengenai suatu ilmu. Tuhan ajar dah pada orang lain, pada siapa-siapa awak belajar cara nak buat kapal terbang misalnya. Awak pergi belajar. Orang belajar cara nak buat kapal terbang daripada burung. Bagaimana burung di udara tu tak jatuh-jatuh. Bagaimana cara. Jadi kamu kena belajar. Dia tidak ayat ada satu persatu dalam Quran. Tuhan tak buat begitu. Tuhan buat umum. Kalau kamu tak pandai, kamu kena belajar. Sebabnya dalam Quran al-Islam kata utlubil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Mana ilmu ni tak terbatas sampai mati pun kena belajar. Dan yang kedua, dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan kata aku menaikkan taraf orang-orang yang beriman, berilmu dengan beberapa derajat. Mana hebatnya orang berilmu ni. Jadi itulah Islam ajar. Jadi si Sami tadi pun dengan izin Allah, hidayahnya sampai, maka dia bertasyhud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada depan Dollah tadi, masuk Islam.
masuk Islam kerana dia tengok logik tu. Logik yang Allah bagi pada dia tu. Daulah tu pergi belajar dekat guru pondok. Jadi alhamdulillah belajarlah. Okey, jadi belajar ni sangat penting dalam memahami sesuatu masalah punya agama misalnya. Kita belajar ni kena belajar dekat guru. Insya-Allah. Jadi terima kasih. Jadi lepaslah. Jadi orang si Sami tadi pun masuk Islam dengan rela hatinya kerana dia terpesona dengan kehebatan jawapan itu, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe kepada YouTube Cikgu Umar Teka-teki Rakyat. Semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay.